Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazil Immunity Channel. Ini berita paling buruk sekali yang diterima oleh Perikatan Nasional dan khususnya Presiden mereka Muhyiddin Yassin dan juga timbalan Presiden mereka Ronald Kiandi yang ada di Sabah. Ini selepas Barisan Nasional dan Pakatan Harapan telah mengisytiharkan kerjasama politik di dalam menghadapi pilihan raya negeri Sabah yang ke-17. Baiklah, apa yang akan berlaku ialah Parti Bersatu akan hilang dari lanskap politik di Sabah, kata netizen. Selain daripada itu, Perikatan Nasional juga tidak akan mampu menyaingi kekuatan Pakatan Harapan Barisan Nasional di Sabah. Pakatan Harapan kuat di kawasan bandar melalui gabungan DAP dan PKR. Manakala gabungan UMNO dan juga parti-parti tempatan seperti PBRS yang ada dalam Barisan Nasional akan dapat menguasai kawasan-kawasan strategik seperti pedalaman, kawasan semi bandar dan sebagainya. Ini akan menyusahkan parti Pakatan ataupun gabungan Perikatan Nasional. Bagi JRS pula, mereka tidak akan mempunyai masalah karena JRS juga mempunyai akar umbi yang kuat dan mereka juga mempunyai kerusi yang boleh kata confirm menanglah. Selepas pengumuman kerjasama rasmi antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional BN untuk menghadapi pilihan raya negeri ke-17 negeri Sabah, lanskap politik negeri itu mengalami perubahan yang ketara. JRS yang dipimpin oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor menyatakan kesediaan untuk berbincang dengan Pakatan Harapan mengenai kemungkinan kerjasama dalam PRN akan datang. Namun Haji Ji juga menegaskan bahwa JRS bersedia untuk bertanding secara solo. Dan sekiranya kerjasama antara PH dan BN dimuktamadkan tanpa melibatkan JRS. Jadi bermakna JRS tidak akan sama sekali menjemput Perikatan Nasional bergabung dengan mereka kalau Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bergabung bekerja sama. Menjadi persoalan ialah, adakah Pakatan Harapan BN tiba-tiba akan bergabung dengan JRS pula? Tiada yang mustahil. Saya rasa saat-saat akhir mungkin JRS juga akan bergabung dengan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Kalau ini berlaku, boleh cakap 100% kerajaan JRS yang ada di Sabah akan dapat diteruskan. JRS kini merupakan gabungan parti-parti tempatan Sabah, termasuk Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan, Parti Bersatu Sabah PBS dan Parti Solidariti Tanah Air Pusta. Pada Desember 2022, Haji Ji dan beberapa pemimpin lain keluar dari Bersatu menyertai Gagasan menjadikan JRS sebagai entiti politik yang lebih berdikari. Kedudukan Bersatu di Sabah yang terkini pula mengalami kemerosotan selepas pemimpin utamanya termasuk Haji Ji keluar dari parti tersebut pada Desember 2022. Akibatnya Bersatu kehilangan pengaruh dalam politik negeri dan tidak lagi menjadi sebahagian daripada JRS. Kesimpulannya, kerjasama antara PH dan BN di Sabah ialah telah menimbulkan ketegangan dalam kalangan pemimpin tempatan, terutamanya dalam UMNO Sabah. Terdapat perbezaan pendapat antara kepimpinan UMNO negeri dan pusat mengenai strategi menghadapi KRN yang boleh menjejaskan kestabilan gabungan tersebut di negeri. Kesimpulannya, dengan perkembangan terkini, JRS berusaha untuk mengekalkan kedudukannya sebagai kuasa politik utama di Sabah, sama ada melalui kerjasama dengan PH atau bertanding secara solo. Bersatu pula perlu mencari strategi baru untuk mengukuhkan semula kedudukannya di negeri itu. Kerjasama PHBN berpotensi mengubah dinamika politik Sabah, tetapi keberkesanannya bergantung kepada sejauh mana mereka dapat menyelaraskan strategi antara kepimpinan pusat dan juga di negeri. Adakah JRS juga akan bekerja sama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional? Soalan itu mudah saja jawab. Dalam politik di Malaysia, khususnya di Sabah, tiada yang mustahil. Semuanya dinamik, boleh berubah bila-bila masa. Sebelum kita teruskan ulasan yang seterusnya, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan bagi mereka yang ada masalah kencing manis, gout dan tinggi darah, tekan butang produk yang ada dalam video ini karena produk yang saya kongsikan ini murah, mujarab dan paling penting telah mendapat manfaat. Beribu-ribu orang sudah menggunakannya dan mereka kata mereka sembuh. Dan lebih penting lagi,
Anda pasti akan bersyukur karena membelinya. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Oke, petang ini kita nak mengumpat tentang pilihan raya negeri Sabah dan juga kedudukan Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional dalam kedudukan politik di Malaysia. Baru sebentar tadi telah disahkan bahawa Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan bekerja sama dalam PRN Sabah. Persoalannya ialah apa nasib Perikatan Nasional, khususnya Parti Bersatu dan PAS yang kononnya nak bertanding di negeri Sabah. Yang saya nak ketawa sebenarnya ialah PAS kepingin sangat nak bertanding di Sabah. Menurut penelitian beberapa penganalisis politik, pengulas politik, kalau PAS bertanding di Sabah, jangankan menang satu kerusi, nak dapat uang deposit pun minta ampunlah. Mereka tidak akan mampu dapat. Dan ada juga yang menjangkakan kalau PAS bekerja sama dengan parti-parti tertentu, contohnya parti lokal itu juga akan menerima nasib yang sama, akan kalah teruk kerana bekerja sama dengan PAS. Itulah jangkaan beberapa penganalisis politik, cerita-cerita di kedai kopi. PAS tidak akan diterima di Sabah kerana pendirian PAS yang sangat ekstrim dan kadang-kadang tidak disukai, bahkan betul-betul tidak sesuai. Banyak perkara yang tidak sesuai dengan kemajmukan yang ada di Sabah. Kehadiran parti PAS dalam pilihan raya di Sabah hanya boleh dianggap sebagai nyamuk-nyamuk sajalah, macam itu kan, hanya mengganggu dan tidak akan mampu menang satu kerusi pun. Selain daripada itu, melihat kepada keadaan politik hari ini, apabila Pakatan Harapan dan Barisan Nasional telah mengesahkan mereka akan bekerja sama dalam pilihan raya negeri Sabah yang akan diadakan tidak lama lagi, menjadi persoalan besar apa nasib untuk parti Perikatan Nasional, khususnya Parti Bersatu yang ada beberapa kerusi di Sabah. Dijangkakan semua kerusi yang dimiliki oleh Perikatan Nasional akan hilang dan tak mampu menang. Manakala ada orang yang cadangkan Perikatan Nasional akan bekerja sama dengan GRS. Seperti yang saya kata awal tadi, GRS tidak akan mahu bekerja sama dengan Perikatan Nasional. Kerana apabila mereka bekerja sama dengan Perikatan Nasional yang ada PAS di dalamnya, ini akan menjadi beban liability kepada parti GRS. Saya rasa kesilapan besar GRS kalau bekerja sama dengan Perikatan Nasional yang ada PAS. Kerana tindakan itu akan membuatkan mereka dibebani untuk menjawab isu-isu berkaitan dengan Bersatu dan PAS. Nak menjawab parti Bersatu pun susah, apalagi nak mahu menjawab parti PAS lagi. Itu masalahnya. Jadi, tindakan GRS melalui Haji Jinor mengumumkan bahawa mereka akan bertanding secara solo adalah tindakan yang betul. Dan ramai penganalisis politik mengatakan bahawa pilihan raya negeri di Sabah bukan adalah kali ini pertandingan antara Pakatan Harapan campur Barisan Nasional menentang GRS. Perikatan Nasional akan dianggap sebagai parti nyamuk yang hanya mengganggu. Kerana kemenangan Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional dulu di Sabah, kerana waktu itu tiada gabungan Pakatan Harapan BN dan GRS pun belum ada. Jadi dengan adanya GRS di bawah kepimpinan Haji Jinor di dalam kerajaan negeri Sabah, dijangkakan Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional akan lingkup dan tidak akan dapat mampu bangun lagi. Manakala kalau ditanya siapa yang akan menguasai siapa yang akan menguasai kerajaan pada selepas PRN Sabah, saya menjangkakan tidak ada yang akan menguasai, sama ada GRS, Pakatan Harapan atau Barisan Nasional. Yang akan ada ialah kemunculan gagasan kerajaan perpaduan seperti yang berlaku di peringkat persekutuan. Jadi tidak ada salahnya berlawan, bertanding di peringkat negeri dulu. Mula-mula pada PRN,
tapi akhirnya akan bergabung juga. Jadi ini satu tindakan yang sangat baik sebenarnya untuk kesejahteraan dan kestabilan politik di Sabah. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan ini, siapa yang ada masalah kencing manis, gout, dan tinggi darah, sila tekan butang produk yang ada dalam video ini. Tekan, dan produk ini sangat mujarab, murah, dan sangat berbaloi. Sudah ramai orang menggunakannya, dan ramai yang telah pun mengalami kehidupan yang lebih baik. Baiklah, pada pendapat Anda, sebelum kita berpisah, pada pendapat Anda, apakah tindakan Pakatan Harapan Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri yang bergabung itu, bekerja sama itu, akan membuahkan satu pulangan yang positif? Karena dilihat dalam pilihan raya di Semenanjung, pilihan raya kecil, gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional membawa hasil yang lumayan. Hampir semua pilihan raya yang terdekat baru-baru ini dimenangi dengan nilai yang sangat besar. Ini karena gabungan undi. Di Sabah mungkin ada sentimen menolak parti daripada Semenanjung. Dan diketahui dalam Pakatan Harapan ada PKR, ada DAP yang bukan dari Sabah. Manakala dalam JRS semuanya dari Sabah. Dan dalam Barisan Nasional ada juga dari Sabah, tapi UMNO daripada Semenanjung. Adakah ini akan menjadi penentu kepada siapa yang menang dalam pilihan raya ini? Saya rasa ianya juga bakal menjadi penentu. Tetapi harus diingat, sentimen dinamik politik yang ada di Malaysia sekarang ini bukan lagi dinamik politik seperti dulu-dulu. Sekarang ini dinamik politiknya luar biasa. Apa saja boleh berlaku. Apa saja boleh berlaku. Tapi yang tidak mungkin akan berlaku ialah kerjasama antara JRS dan Perikatan Nasional diramalnya tidak akan berlaku. Walaupun ada yang mungkin memujuk, walaupun mungkin ada yang berusaha memikat UMNO, memikat JRS, tapi saya rasa JRS tidak akan bekerja sama dengan Perikatan Nasional. Karena masalah yang mereka akan hadapi lebih besar daripada manfaat yang mereka akan terima. Jadi pada pendapat saya, JRS memang seperti yang diumumkan akan terus bertanding secara solo. Manakala Pakatan Harapan Barisan Nasional mereka akan bergabung menentang JRS, tetapi masih dapat dijangka bahwa JRS akan lebih banyak porsi yang akan dimenangi karena mereka adalah kerajaan. Pertama, yang kedua, sentimen menolak parti Semenanjung sangat kuat bermain sekarang ini. Namun demikian, jangan dilupa UMNO mempunyai pengalaman yang besar dalam pertarungan 1 atau 2, 3 penjuru. Jadi saudara, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.